Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 12 Julai, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama pagi ini: hasil jualan Equanimity akan diterima kerajaan bulan depan. Keperluan mendesak Hakim Mahkamah Syariah di Negeri Sembilan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima darjah yang maha utama, darjah kerabat diraja Malaysia daripada Kerajaan Malaysia. Dalam istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menerima darjah utama Seri Mahkota Negara. Istiadat persembahan darjah kebesaran kepada Seri Paduka Berdua disampaikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mewakili kerajaan. Al-Sultan Abdullah dimasyhurkan sebagai Sultan Pahang ke-6 pada 15 Januari lalu dan Seri Paduka melafazkan sumpah memegang jawatannya di Pertuan Agong ke-16 pada 31 Januari. Istiadat pertabalan baginda dijadualkan berlangsung pada 30 Julai ini. Keputusan Kerajaan Negeri Johor yang mengekalkan had umur belia sehingga 40 tahun dibimbangi akan menjejaskan pelan pembangunan jangka panjang untuk golongan terbabit. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, sebagai kerajaan yang prihatin terhadap golongan itu, kerajaan negeri sewajarnya mengekalkan pendirian untuk mematuhi keputusan yang diluluskan Parlimen. Untuk itu diharapkan semua pertuan-pertuan belia akan mematuhinya. Saya bimbang kalau Johor tak ikut cara macam itu, besok bantuan-bantuan untuk gerakan belia dan sebagainya itu mungkin tak sampai di persatuan-persatuan yang tak mematuhi undang-undang. Itu yang saya bimbangkan. Dan saya harap di Johor ni mereka terlibat bersama-sama. Penting. Beliau yang juga ahli Parlimen Paguh dan Adun Gambir ditemui selepas meraikan bakal Haji Parlimen Paguh dan Dun Gambir di Bukit Pasir Muar. Isnin lalu, Kerajaan Negeri Johor menetapkan pendirian mengekalkan had umur belia bagi memastikan pelan perancangan dirangka khusus membabitkan golongan itu tidak terbantut pelaksanaannya. Menerusinya, negeri itu mentakrifkan definisi belia dari umur 15 hingga 40 tahun. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bercadang untuk mendapatkan kota tahunan bagi subsidi minyak diesel untuk dibekalkan kepada nelayan di negara ini. Ia bagi membolehkan agensi itu menguruskan pemberian minyak diesel bersubsidi terbabit dengan lebih efisien mengikut keperluan semasa nelayan. Cadangan terbabit telah pun diajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dipertimbangkan perlaksanaannya. LKIM akan menerima jumlah pukal minyak diesel bersubsidi sebanyak 720 juta liter setahun berbanding 60 juta liter sebulan ketika ini. Instead of you dapat kita dapat 60 juta liter sebulan. Kalau bulan-bulan yang kurang demandnya, kita akan kehilangan kerugian di sudut penggunaan maksimum itu. Sedangkan pada bulan-bulan yang demand yang tinggi, kita tak cukup. Jadi kita nak manage betul-betul untuk setahun. Jadi kita memohon untuk diberikan kuota setahun secara tahunan supaya kita dapat manage mengikut keperluan. Beliau terdahulu menghadiri sesi pertemuan bersama pemimpin nelayan dan nelayan dermaga di Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Baku, Kuching, Sarawak. Tambahnya, kaedah terbabit bukan sahaja berupaya mengelakkan berlaku ketirisan dalam pemberian minyak diesel bersubsidi kepada nelayan, bahkan ia turut berupaya menjadikan bekalan minyak diesel terbabit sentiasa lestari terutama ketika permintaan tinggi. Hasil jualan kapal persiaran mewah Equanimity bernilai kira-kira RM527.4 juta dijangka didepositkan ke akaun pemulihan One Malaysia Development Berhad 1MDB dalam Kementerian Keuangan bulan depan. Ia bagi melunaskan hutang syarikat terbabit. Menteri Keuangan Lim Guan Em berkata kapal itu disimpan bagi tujuan penyesuaian dengan tuntutan perbelanjaan selenggara kapal yang akan ditentukan melalui perintah mahkamah. Hasil jualan tersebut telah diterima sepenuhnya pada 23 hari bulan April 2019
dan kini disimpan dalam Sheriff Stakeholders Account dengan izin dalam sebuah syarikat guaman tempatan terkemuka di Malaysia untuk tempoh 3 bulan bagi tujuan penyesuaian dengan tuntutan perbelanjaan penyelenggaraan kapal yang akan ditentukan melalui perintah mahkamah. Baki hasil jualan setelah ditolak jumlah perbelanjaan terlibat akan dimasukkan ke dalam akaun pemulihan. Nilai hutang keseluruhan semasa 1MDB berjumlah RM51.1 bilion dengan RM40.6 bilion adalah prinsipal dan RM10.44 bilion adalah faedah. Kapal Equanimity telah dijual kepada pembida tertinggi iaitu Genting Malaysia Berhad. Kerajaan kekal dengan pendirian tidak menggalakkan penanaman pokok ketum untuk dikomersialkan. Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye berkata, isu pengambilan ketum dilihat sebagai masalah sosial yang perlu dibendung, khususnya melibatkan golongan remaja. Pindaan ini akan memperuntukkan larangan ke atas aktiviti peladangan, penanaman, perimportan, pengeksportan, pembekalan, penjualan dan pemilikan tumbuhan psikoaktif seperti pokok ketum. Cadangan kawalan ini diharap dapat membendung masalah penggunaan ketum yang mempunyai banyak kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih. Kementerian Kesihatan sedang memperincikan pindaan terhadap Akta Racun 1952, Akta 366 yang merangkumi kawalan ke atas tumbuhan psikoaktif seperti ketum dan mengkaji cara terbaik menanganinya termasuk mengadakan perbincangan dengan pemegang taruh. Polis Melaka yakin mampu menyelesaikan sekurang-kurangnya 30 kes susulan tertangkapnya 8 ahli kumpulan geng Suria. Kumpulan terbabit sering menyasarkan rumah berbangsa India yang akan melangsungkan perkahwinan dan dalam tempoh 6 bulan sahaja sebanyak RM900,000 kebanyakannya barangan kemas disamun. Modus operandi kumpulan ini adalah akan menyasarkan rumah-rumah berbangsa India yang akan melangsungkan majlis perkahwinan, di mana secara kebiasaannya tuan rumah akan simpan barang-barang kemas di dalam rumah. Dan kumpulan ini mempunyai pointer-pointer daripada penduduk tempatan untuk menapasti rumah-rumah yang akan dipecah masuk. Kumpulan terbabit aktif melakukan pecah rumah di sekitar Melaka dan Tampin Negeri Sembilan. Suspek berumur lingkungan 24 hingga 54 tahun ditahan dalam beberapa studi serbuan sejak 7 Julai. Kumpulan itu turut dianggotai tukang emas berusia 54 tahun yang mempunyai kepakaran untuk melabur emas-emas yang dicuri menggunakan mesin khas. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Sebanyak 739 mesin pencipta dawat dan kartridge dipercayai tiruan melibatkan pelbagai jenama dianggarkan bernilai RM78,674 dirampas. Ia hasil sebuan KPDN HEP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang membongkar kegiatan sindiket berkenaan dalam serbuan di sekitar Lembah Kelang. Ikutkan maklumat yang kita terima, memang antara yang dia menggunakan casing yang dikita semula daripada original, kemudian dia refill dan dia akan gunakan stiker jenama-jenama yang dinyatakan, kemudian dia akan dibungkus pun dengan keadaan yang hampir sama dengan yang original. Serbuan bermula jam 4.30 petang dijalankan di 5 buah premis di Kampung Kerdas, Sungai Besi, Taman Bukit Teratai, Taman Maluri dan Pandan Indah. Turut dirampas adalah satu set komputer serta beberapa mesin pencetak. Siasatan mendapati kesemua premis yang diserbu merupakan pusat operasi yang didalangi sindiket sama sejak setahun lalu. Modus operandi sindiket itu adalah membeli bekas dakwat mesin pencetak kitar semula yang tulen sebelum mengisikan dakwat tiruan yang dihasilkan oleh sindiket ke atas bekas tersebut. Malah bagi mengaburi mata pembeli, sindiket akan menampal pelekat jenama tertentu serta membungkus dakwat tiruan ke dalam bekas seakan-akan sama dengan barangan tulen. Dakwat serta kartridge tiruan itu dijual dengan harga lebih rendah, lingkungan RM100 hingga RM200 seunit.
Keperluan hakim di Mahkamah Syariah Negeri Sembilan kini sangat mendesak bagi menyelesaikan banyak kes-kes tertunggak memandangkan kini hanya terdapat 2 orang hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan 7 orang hakim Mahkamah Rendah Syariah. Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan, Abbas Nordin berkata, jumlah kes yang terlalu banyak itu mengakibatkan pihaknya gagal mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Beliau memberi contoh daripada 6,900 kes yang didaftarkan di Mahkamah Syariah Negeri Sembilan tahun lepas, hanya 59% sahaja yang dapat diselesaikan berbanding KPI yang ditetapkan kepada 80%. 2019 ni, kes yang didaftarkan di Mahkamah Syariah Negeri Sembilan dah meningkat sehingga 4,000 lebih kes. Kalau kita ikut trend ni, maknanya akhir tahun ni, setahun 2019 ni, kita jangkakan kes meningkat lebih daripada 8,000. Kemungkinan akan cecah 9,000 kes tahun berbanding tak sampai 7,000 tahun lepas. Beliau terdahulu hadir pada Majlis Pertauliahan Peguam Syari'i dan Panel Hakam Negeri Sembilan di Kelana Rizal Seremban. Majlis Pentauliahan tersebut disempurnakan oleh Pengerusi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Husin. Pemakaian baju oren terhadap orang kena tuduh OKT yang dihentikan pelaksanaannya 1 Julai lalu oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tidak akan menimbulkan persoalan daripada aspek keselamatan kerana ia merupakan 2 isu yang berbeza. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Kuya, baju lokap itu berwarna oren sebelum ini menyebabkan imej pemakaian oleh OKT dianggap sebagai seorang yang bersalah. Isu baju lokap dengan OKT lari itu adalah 2 perkara berbeza. Isu baju lokap ni sebab imej pemakaian itu dianggap sebagai seorang yang bersalah. Jadi sebab itu kita mengatakan bahawa sesiapa yang ditahan sehingga dia disabit kesalahan dan dihukum, dia patut diberi tanggapan adalah tidak bersalah. Dari segi prinsip itu yang kita mengatakan mulai tarikh tersebut kita berkuat kuasa supaya imej pemakaian baju SPRM ini tidak digunakan bagi mana-mana OKT yang ditahan. Beliau terdahulu mengadakan kunjungan hormat kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, Datuk Nazran Muhammad di Kota Baru. Tegasnya, tanggapan negatif terhadap tahanan SPRM yang dibawa ke mahkamah dengan pemakaian baju oren perlu diperbetulkan kerana kes masih dibicarakan dan OKT belum dibuktikan bersalah. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dalam Buletin Pagi, kira-kira 25,000 jemaah haji akan menerima kad pintar berteknologi untuk musim haji tahun ini dalam program permulaan yang dilancarkan Kementerian Haji dan Umrah. Kad berkenaan menyimpan maklumat peribadi jemaah, status kesihatan, kediaman dan segala butiran haji. Ia juga dilengkapi dengan alat pengesan lokasi untuk mengikuti pergerakan jemaah secara individu yang dikendalikan oleh bilik kawalan di Mina. Kementerian itu turut mengeluarkan kad pengenalan kepada 200,000 jemaah yang mempunyai teknologi penyimpanan maklumat sama tetapi tanpa paparan pengesan lokasi. Kad berkenaan boleh diimbas membolehkan penyedia perkhidmatan haji segera mengenal pasti jemaah, akses kepada sejarah perubatan dan menentukan bentuk bantuan yang mereka perlukan. Kad pintar dan aplikasi telefon bimbit juga membolehkan kementerian meramalkan tingkah laku jemaah sepanjang musim haji. Seorang wartawan yang juga pengacara program radio di Filipina mati ditembak dalam serangan di Mindanao. Laporan polis menyebut mangsa dikenali sebagai Eduardo Dizon diserang ketika sedang memandu pulang dari tempat kerja. 5 das tembakan dilepaskan oleh 2 suspek menaiki sebuah motosikal. Suspek kemudian dilihat melarikan diri ke arah Davao City. Menurut Kesatuan Wartawan Kebangsaan Filipina, kematian Dizon adalah yang ke-13 melibatkan wartawan negara itu sejak Presiden Rodrigo Duterte mengambil alih pemerintahan. Kesatuan Eropah EU memainkan peranan penting dalam menyokong usaha Palestin mendapatkan hak ke atas negara mereka sendiri serta menghalang rejim Zionis melakukan lebih banyak penerokaan dan pencerobohan haram ke atas wilayah Palestin. Demikian menurut seorang penyelidik bebas dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Michelle Ling.
Menurut Link, EU dan beberapa kuasa besar dunia seharusnya memutuskan semua jalinan ekonomi, politik dan kebudayaan dengan rejim Israel. Selain itu, Link turut menyeru senarai hitam syarikat Israel yang mendapat keuntungan dari operasi di penempatan haram di tebing barat diterbitkan dengan kadar segera. Beliau menggesa pendakwa di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC The Hague untuk mempercepatkan penyiasatan awal mengenai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel di wilayah Palestin yang bermula sejak 2015. Link sedang mengadakan pertemuan dengan wakil Palestin di Amman, Jordan bagi melengkapkan kertas kerja berhubung perkara itu yang bakal dibentang di Majlis Hak Asasi Manusia PBB di Geneva pada Oktober. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengarahkan siasatan terhadap cukai perkhidmatan internet yang dikenakan Perancis yang akan memberi kesan hebat kepada gergasi teknologi negara itu. Siasatan ke atas amalan perdagangan yang disifatkan sebagai tidak adil itu boleh menyebabkan Washington mengenakan tarif hukuman sebagai tindak balas yang sering dilakukan oleh Trump. 3% cukai akan dikenakan ke atas pendapatan tahunan syarikat yang menyediakan khidmat kepada pengguna Perancis. Ia bagaimanapun hanya dikenakan ke atas syarikat berteknologi terbesar. Wakilan Perdagangan Amerika Syarikat Robert Lighthizer berkata, cukai yang diluluskan oleh Senat Perancis menyasarkan syarikat gergasi secara tidak adil. Trump tahun lalu menandatangani memorandum presiden yang menggunakan siasatan 301 sebagai alasan untuk mengenakan tarif berskala besar ke atas barangan import dari China. Ia susulan dakwaan amalan perdagangan tidak adil oleh China. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Segmen sukan, dua muka baru penjaga gol Adrian Andy Albert dan penyerang muda Firdaus Rosti antara yang tersenarai untuk menyertai siri jelajah Eropah skuad hoki kebangsaan hujung bulan ini. Pemilihan Adrian dan Firdaus dilihat bertepatan dengan perancangan jurulatih Ronald Othman yang mahu memberikan peluang kepada semua pemain. Dengan baki pemain yang tidak tersenarai akan dibawa beraksi ke Jepun bagi perlawanan ujian venue Sukan Olimpik. For me, it's really important to see what is our best number two, and I want to give Adrian a chance. Kumar will play most of the matches, of course, but we have seen the moment you get your chance as a goalkeeper, you have to be ready, and unfortunately, that not always have been the case so far. So that is the reason. Firdaus, yes, a very talented young striker, and I really like him. We have some good young players coming up. Menerusi senarai 20 pemain yang akan ke Eropah, Othman hanya akan membawa dua penjaga gol Adrian Andy Albert yang akan mengiringi penjaga gol utama S. Kumar. Turut tersenarai Muhammad Najib Abu Hassan dan Muhammad Arif Syafi'i Ishak melengkapkan 6 pemain pertahanan yang diketuai Sukri Mutalib dan Razi Rahim. Bahagian tengah 8 pemain dipilih Othman dengan Howell Van Hazen kembali tersenarai selepas dipinggirkan pada saingan FIH siri akhir yang lalu. Dan paling utama semestinya barisan serangan dengan pemain muda Firdaus Rosti turut diberi peluang untuk menimba pengalaman bermakna di Eropah. These teams are willing to play with us, and we will get valuable experience. But it's the players who should benefit from it. Make use of every single match to play with the best players in the world and to gain that experience and keep in mind that nothing is impossible. We will be able to qualify for the Olympics. Skuad Malaysia Tigers akan berangkat ke Jerman pada 21 Julai nanti, memulakan sudi jelajah Eropah menentang Jerman dan Spanyol sebelum menyertai kejohanan 4 penjuru bersama England, Ireland dan Spanyol. Ia diikuti dengan masing-masing 2 perlawanan bertemu pasukan ranking ketiga dunia, Belanda dan juara Piala Dunia 2018, Belgium. Masalah teknikal dan dasar cacar marba tuan rumah didakwa menjadi punca atlet olahraga negara dilarang beraksi pada Tamasya Sukan Universiti Dunia di Napoli, Itali semalam. Ketua Delegasi Kesukan Universiti Dunia, Profesor Madya Dr. Muhammad Rushdan Muhammad Jalani berkata, bukan sahaja Malaysia, malah beberapa negara lain seperti Arab Saudi, Brazil, Azerbaijan, Madagaskar dan India turut berdepan masalah sama. Jelasnya kontijen negara tidak berdepan masalah ketika mengharungi hari pertama dan kedua kejohanan. Namun masuk hari ketiga semalam, 3 atlet negara dilarang menyertai sebarang acara kerana penganjuran mendakwa nama mereka tidak didaftarkan. Atlet malang terbabit adalah pelari acara 200 meter Russell Alexander Nasir Taib dan Muhammad Akil Jasmin serta R. Kritana dari acara lompat kijang.
Perjumpaan dengan Ketua Bahagian Teknikal tidak membuahkan hasil dan penganjur mengatakan Malaysia lewat membuat pengesahan walaupun ia sudah dilakukan sejak awal. Selain itu, Profesor Madya Dr. Mohammad Rusdan juga mendakwa pengurusan sukan Universiti Dunia kali ini tidak efisien kerana pelbagai masalah lain yang menimpa peserta. Antaranya adalah masalah pengangkutan peserta ke venue acara sehinggakan pihak FISU telah mengeluarkan kenyataan maaf rasmi kepada pasukan-pasukan. Mengulas lanjut, Profesor Madya Dr. Mohammad Rusdan berkata Malaysia akan membuat aduan terhadap penganjur dan akan mengemukakan segala bukti pendaftaran selepas ini. Malang berganda menimpa pasukan Liga Super PKNS FC apabila 8 tonggak mereka disahkan dijangkiti virus influenza B. Pasukan yang terkenal dengan julukan Red Ants dalam satu kenyataan semalam mengesahkan 3 bintang import serta Farhan Abu Bakar antara pemain utama yang masih mendapatkan rawatan doktor. Perkembangan terbaru itu menyebabkan perlawanan PKNS dan Melaka United yang dijadual berlangsung di Stadium Hang Jebat malam ini terpaksa ditunda ke tarikh yang belum ditetapkan. Antara 3 pemain import yang dijangkiti virus itu adalah Pashan Sharman, Rodney Akwan CV dan Milan Kazubev. Kabar kurang gembira itu hadir hanya 3 hari selepas PKNS tumpas 2-3 kepada Pahang di Kuantan. Malah anak-anak Datuk K. Raja Gopal masih gagal mencatat sebarang kemenangan dalam 5 aksi terakhir. Mereka turut tewas kepada Terengganu, Kedah, Felda United, manakala seri 2 sama menentang PKNP FC 25 Jun lalu. Sekian Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Buletin TV3. Saya Fatin Hamid Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.